Yang kedua, Allah Ta'ala cipta kita mai atas dunia ni. Dia bawa kita mai atas dunia ni sebab apa dia? Sebab Allah nak uji kita. Sebab tu hidup ni Pak Long tak boleh elak daripada ujian. Mana dalil dia? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan duk sembang derai. Jangan duk sembang kemai. Aku beriman, aku beriman, aku beriman sebelum Allah Ta'ala ujian. Jangan duk sembang derai. Ada orang dia beriman, Allah Ta'ala uji, lingkup. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, tuan-tuan, bumi kita ni dihujani oleh Allah dengan hujan rahmat, insya-Allah, bukan hujan bala. Amin. Mudah-mudahan tuan-tuan, antara beberapa waktu yang mustajab doa disebut oleh para alim ulama, antaranya ketika saat hujan turun, ketika mana kita berada di dalam rumah Allah, ketika mana kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ketika ini kita berada, tuan-tuan, saya doakan kepada Allah, kita doakan kepada Allah, segala hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah. Amin. Segala masalah kita diselesaikan oleh Allah. Amin. Segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Amin. Segala kesusahan kita dirungkai oleh Allah. Amin. Dan rezeki kita dimurah dan dibuka oleh Allah dengan jalan yang halal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita. Kita sampai kepada, kalau kitab saya muka surat 20. Kitab saya muka surat 20. Kitab yang kedua pada menyatakan qalb, artinya jantung. Kitab tuan-tuan muka surat berapa? 24. 24. Kitab kita tak sama, jenis anak murid kuat bantah. Dia tak sama dengan tok guru, tuan-tuan. Kitab tuan-tuan muka surat 24. Bab kitab tuan-tuan kitab baru, saya kitab lama. Dia cetakan berlainan, muka surat lain. Tak apalah, 24 pun ada juga. Ada cerita hak satu lagi golongan selak sampai ke sudah tak jumpa tajuk, itu pun kacau juga. 20 pun tak jumpa, 24 pun tak jumpa. Cuma selak balik kulit tengok kitab kita kan kitab orang lain. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati sampai kepada bab yang kedua pada menyatakan qalb, iaitu artinya jantung. Bukan kal. Kal maknanya anjing, kalbun tu anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan padanya 10 bab, dia kata kitab ni ada 10 bab nak cerita bab jantung ni, mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Yang kata qalbun tu dia ada 2 makna, qaf lam ba. Qalb, kalau ka lam ba, kal maknanya kalbun ni maknanya anjing. Anjing ada menyalak tu. Qalb maknanya jantung. Dia kata tu syekh kita kata dia ada 2 makna. Baik. Pertama, qalbun jasmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Dia kata ada seketul daging, dia kata yang Allah Ta'ala letak dalam hati kita, yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita, ditanam di belah mana? Allah Ta'ala taruh di sebelah kiri yang menyerupai apa dia? Jantung pisang. Nak tahu apa tu Pak Long? Nak tahu apa? Hati ke jantung? Hati ke jantung? Yang tu pun saya nak jawab ni macam apa? Yang tu pun saya nak jawab ni. Hati ke jantung? Itu dia kata makna daripada sudut jasmani. Allah Ta'ala nak bagi 2.
Yang kata qalbun ni dia ada dua. Yang pertama qalbun daripada sudut jasmani, yang kedua qalbun daripada sudut rohani. Qalbun daripada sudut jasmani dia kata seketul daging yang Allah Ta'ala taruh daging tu di mana? Dalam badan. Tempat dia di mana? Sebelah kiri. Bentuk dia macam mana? Macam jantung pisang. Semua tahu. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada dua lubang. Di dalamnya ada lubang. Di dalam lubang itu ditaruh yang hitam. Itu yang pertama. Saya kita terang. Yang kedua, qalbun rohani. Iaitu apa dia? Sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal. Yang pertama dia ketahui, yang kedua dia kenal. Apa dia nak abang tuan-tuan? Bukan semua orang yang ketahui, tapi dia kenal. Kok mana pula ustaz ni jangan duk cerita berat-berat dah lah hujan. Aircon pun sejuk. Kan? Sebab saya puji surah tuan-tuan ni satu pasal tiang tak ramai. Orang ramai, tiang tak ramai. Mau tiang ramai selerak dah. Dengan sejuk-sejuk lagu ni. Lah kali tiang tu masuk syurga daripada kita. Dia kata yang pertama untuk apa dia? Yang pertama dia kata untuk yang kata qalbun daripada sudut rohani itu mengetahui, yang kedua mengenal. Bukan semua orang ketahui, dia kenal. Contoh saya bagi, mudahlah nak bagi contoh berat-berat. Kok berat sangat? Mengajar kuliah maghrib ni bukan boleh berat-berat tuan-tuan. Hak mai ni pun bukan hak sihat sangat, macam-macam penyakit tu ada. Hang duk ngajak berat ustaz, stres teruk belaga lah anak-anak murid ni. Betul tak saya kata tuan-tuan? Ada orang dia kenal, dia tahu kita, tapi dia tak kenal kita. Ada. Hang kenal aku, tapi hang tahu aku, tapi hang tak kenal aku siapa. Maknanya apa dia? Kenal secara zahir, ketahui secara batin. Ni hang tahu aku ni tu imam surau, tapi hang tak kenal betul-betul aku siapa. Jangan buat kurang ajar aku. Bisa dengar ayat tu? Bisa dengar ayat tu? Contoh tu imam. Dah hang ni aku nak pesan kat hang. Dia duk mai dia kerana buat jahat dekat kita ni, kat surau ni. Dia ada jenis buat jahat, dia duk mai ambil gambar kita pergi hantar dekat depa tu, tak patut SOP. Kita duk taram ya. Kita duk taram ya. Dia hang ni aku nak abang kat hang. Hang ni kenal aku. Hang ni tahu aku tu imam, tapi aku nak abang kat hang. Hang tak kenal aku siapa sebenarnya. Ayat tu kira mau macam-macam tu. Dia tak tahu kita dulu siapa. Dia tak tahu. Dia duk nampak kita duk pakai bopiah lebat. Dia nampak kita pakai baju bah. Kat giku koyak baju bah. Hang terkejut. Ni dia tu terung selah duk sana ni. Ni gagah aku duk main surah pasal danok tak buka lagi, hang tahu tak? Danok buka jangan nampak dah muka aku duk jaga sana. Tu nak abang. Mengetahui ni secara kulit, mengenal secara dalam. Allah Ta'ala bagi dua ni. Boleh faham lagu tu? Hari ni cerita bab jantung, nak kena pergi vaksin juga. Saya tahu tuan-tuan ni suruh saya baca 2 baris ya, tu kena. Saya tahu tuan-tuan pun bukan bagus sangat. Dia kata ustaz baca 2 baris tu lah. Lebih ustaz kena, dia kata. Nak kena pun dah ustaz, bagi banyak lagi. Lepas tu tuan-tuan kalau orang duk kata saya baca kitab 2 baris pusing satu dunia, mampu pergi kat aku lah. Dia kata kitab 2 baris kena habis dunia. Tunggu ustaz. Dan mendapat daripada manusia dan hakikat manusia. Dia nak kenal tentang hakikat kita ni tuan-tuan. Lah ni banyak orang dia kenal hakikat. Hakikat Allah Ta'ala bagi kita hidup ni untuk apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Allah Ta'ala bagi kita hidup ni untuk apa dia? Kalau orang tanya kita lah, orang tanya, duk tengok Pak Long ni nampak lagu Kemah ni pergi mengaji kitab tak nak ada. Kemah orang mengaji ada kitab, dia tak nak ada kitab. Mana main kitab? Kemah, maksudnya kemah tu.
Kemal. Hampir pergi ustaz mana pun, tak pernah aku ada kitab Bila orang tu kata Pak Long beli kitab, aku mau main pun besar tu. Dia bagi hujah tu. Jadi orang baca dia. Payah tuan jenis duk tegur orang duk ngaji silat tadam putih limau ni payah. Hak jenis ni dia nak galak lebih ni, hak jenis putih limau ni dia tak apa nak galak. Hari dia nak putih limau tu guru kena Covid, tadam putih limau. Kena jalan terus tu guru tu. Lah ni pula tuan-tuan dia naik ber-34,000 minit kejut kita benda boleh buat. Saya tak heran tuan-tuan. Kalau saya jadi Menteri Kesihatan, saya boleh buat 100 juta. Saya ni kadang-kadang pun saya rasa pelik dah. Cakap bila sikit. Kemarin kat 33,000. Saya pelik tuan-tuan. Dulu tuan-tuan dengar balik kenyataan daripada kata siapa yang ambil vaksin, 2. Yang pertama kalau kena tak teruk. Yang kedua dia tak boleh menjangkiti orang. Dia tak boleh sebar virus tu pada orang. Hampir seluruh rakyat dah ambil. Main mana 33,000? Maknanya vaksin tu tak guna. Dia boleh sebar penyakit ke orang. Nak buat apa ambil booster? Betul ke tak? Saya lah duk ngaji bidang perubatan. Minggu depan saya buka klinik sendiri. Di benak dah lesen dia nak buka klinik sendiri. Tuan-tuan nak kita buka kat taman tuan-tuan? Tuan-tuan, tuan-tuan. Lagi tuan-tuan saya nak bak malam ni saya nak mengajar ada 2 sesi. Yang pertama yang ada rakaman dengan live, lagi kita off. Ada benda saya nak cakap kat tuan-tuan lebih kurang 15 minit. Off record. Yang ni tuan-tuan kena hadam. Tuan-tuan kan duk lena, nak lena lah. Ni saya bagi warning ni. Nak lena lah. Lagi off record siapa pun jangan lena. Lena waktu tu saya sumpah kena Omicron. Nak lena lah. 15 minit ada benda yang saya nak minta tuan-tuan tolong sikit. Yang ni untuk diri kita. Untuk diri kita. Tuan-tuan tahu tak 342 yang sedang dibentang di parlimen? Tuan-tuan tahu apa 342? Satu orang boleh jawab tentang vaksin. Satu lagi? Tuan-tuan kena ambil nombor tu bitikam pula. Akta 342 ni. Saya bawa fakta ni mai kat tuan-tuan hari ni. Lagi saya nak bentang off record. Saya tak mau dia orang tu kata saya guna surau untuk politik kita penceramah haram. Saya ni penceramah haram. Jangan sampai depa tambah jadah belakang ah. Tu yang saya duk cakap haram tak apa lagi. Dan dia tambah jadah belakang tak guna duit tuan-tuan. Itu yang kita off record lagi ni. Off record. Tak apa Ustaz. Buka lah kami nak dengar apa tu hamba tak main. Duk dekat pun dia gagah nak tengok live. Yang tu kita off record. Saya bawa semua fakta yang duk ada. Sekejap saya akan bentang kepada tuan-tuan. Ni. Saya akan bentang kepada tuan-tuan sekejap. Dan saya nak minta apa tindakan yang tuan-tuan kena buat. Ada 2 tindakan yang tuan-tuan kena buat sekejap. Balong. Ni kita berbalik pada kitab kita. Kalau orang tanya kepada kita hadut main mengaji ni. Orang tanya kepada kita yang duk main mengaji ni. Pak Long, Allah Ta'ala cipta kita main ke dunia ni untuk apa dia? Tuan-tuan nak abang apa tuan-tuan? Ni hakikat kejadian kita. Tuan-tuan nak cerita apa? Ni dia sebut ni. Ni dia sebut ni tuan-tuan. Allah Ta'ala cipta kita ni untuk apa dia main ni? Tuan-tuan boleh jawab untuk beribadah kepada Allah. Betul. Tetapi tak sepenuhnya. Tuan-tuan cuba jawab. Tengok hidup lama dah ni Pak Long. Lama pada saya dah hidup. Maklum pun hidup lama pada saya dah. Untuk apa Allah Ta'ala cipta kita main atas dunia ni? Untuk apa? Untuk apa? Tuan-tuan, kalau main tak tahu tujuan, kalut tu. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, orang tanya di Kuala Lumpur, ni Pak Cik main apa? Tak tahu. Tuan-tuan sampai. Kita kalut orang tu ni. Pergi Kuala Lumpur tak tahu tujuan apa. Pergi Perak tak tahu tujuan apa. Tak tahu sampai Putrajaya. Dia kata Pak Long main apa? Tak tahu. Tak, Pak Long nak main cari siapa? Tak tahu. Ni Pak Long tahu tak Pak Long duduk tahu mana? Tahu Putrajaya. Pak Long nak cari siapa? Nak cari anak Pak Long kan nak cari KJ? Betul-betul saya nak tolong.
Kalut sampai tak tahu dia buat apa. Boleh keluar nama dia sekali tu rasa macam darah tinggi pun turun sikit dah. Ceramah lah ni mau tak sebut nama KJ tuan-tuan. Serupa pergi umrah tak cium Hajar Aswad. Kenapa? Kalau tak ada nak sebut nama dia, boleh sebut sekali pun tak apa dah. Serupa tawaf boleh cium Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak kita kalau kita pi tak tahu buat apa. Tak tahu sampai saja di Kelantan. Orang tanya mai buat apa ni? Tak tahu. Kalau tuan-tuan duduk atas dunia daripada satu destinasi nak pi ke satu destinasi yang lain tuan-tuan, kalau tak tahu tujuan pun kalut, apatah lagi tuan-tuan mai ke dunia ni untuk apa? Allah Ta'ala hantar kita mani ada kerja. Allah Ta'ala hantar kita mani ada tugas yang kita kena buat, yang kita kena faham. Untuk apa Ustaz Allah Ta'ala buat kita? Tuan-tuan, yang mana buat main buku tulis, yang mana tak main buku apa? Tanam dalam kepala. Ni tuan-tuan, hakikat sebenar Allah Ta'ala buat main kita ke dunia ni untuk apa? Yang pertama saya nak abang, Allah Ta'ala bagi kita mai di dunia ni untuk apa dia Pak Long? Yang mana abang? Yang ni tanam betul-betul. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita mati. Dia bagi kita hidup sebab dia nak bagi kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Lepas tu tuan-tuan duk takut nak mati pasal apa? Ha? Allah tak takut nak mati. Takut buat apa? Hang takut pun hang kena mati, hang berani pun hang kena mati. Oh, takut sangat hidup ni. Nak suruh jual Islam tak berani, nak suruh tegak Islam tak berani, bebek tak ada hidup. Mau tegak hidup ni tak rokok, tak ada hidup. Cek balik ni tuan-tuan, laporan kehidupan ni, minta kena rokok lebih banyak pada berjuang Islam. Kacau. Cari berapa batang dia duduk balik. Lepas rokok skrik, rokok down, lepas rokok down, rokok elektronik, dia tutup hisap ke semua. Contoh dia nak marah ya. Marah saya nak balik. Tak ada mengajak lembut-lembut, tak ada dah akhir zaman. Takut tak ada faham kiamat. Tambahlah musim Covid 33,000 ni, kau tak ada faham Islam, jalan bila aku tu lah. Ni saya nak pergi terus-terus ya. Takut. Yang kena takut ni Pak Long bukan mati. Bekalan nak bawa mati tu tak cukup. Yang tu kena takut. Mulut tu takut mati. Takut mati, takut mati. Surau tak nak main, kedai jenazah tak nak tinggal. Yang mulut dia takut mati, tak guna tu. Boleh ke bahasa lagu tu? Hak ni geng booster ni dia kena tahan kental lah tuan-tuan. Tuan-tuan cucuk Malaysia, rakyat Malaysia ni adik ikut benda tikpit ni lah. Macam cucuk ya. Tuan-tuan kena takut bila bekalan tak cukup Pak Long. Bekalan tak cukup Pak Long. Tambah kita duk akhir zaman ni Pak Long, nak hadap akhir zaman ni dengan apa Pak Long? Tuan-tuan, saya dulu saya abang tuan-tuan, awal saya ceramah dengan Allah, saya ceramah beza. Saya nak abang tuan-tuan betul, saya mengajak dulu dengan Allah beza. Saya mula ceramah tahun 2003. Masa tu umur saya 13 tahun. Ada orang kata mengarut Saya nak abang dekat ada yang duk kata mengarut, mai jumpa saya, mai kata depan-depan. Ustaz, saya tak percaya ustaz mengajak daripada umur 13 tahun. Tahun 2003, saya tak percaya. Mai abang saya depan-depan. Saya nak bawa pergi surau mana yang saya mengajak, siapa yang duk mengaji dengan saya, siapa yang bertanggungjawab bawa saya mengajak dalam surau tu. Mai saya nak tunjuk duk ada hari. Dekat hari ni duk ada hari. Kalau esok lusa dia mati, saya tak mahu tak tunjuk dah. Lah dia duk ada hari. Jom saya nak tunjuk. Dia duk ingat saya macam dia atik muhung. Saya mula mengajak 2003 tuan-tuan. Lah 2022, 19 tahun dah saya mengajak. Apa benda yang saya tak nak jumpa dalam hidup tuan-tuan? Dalam ceramah, jumpa belakang dah.
Dulu saya punya ceramah lain. La, saya punya pahaman lain tuan-tuan. Bukan nak jadi Wahabi ke tak? Bukan maksud aku tu. La ni tuan-tuan, saya dulu kalau sakit sikit-sikit saya tak pergi ceramah dah. Suara tak keluar sikit tak pergi ceramah lah. Sakit kepala sikit tak pergi ceramah. La tak, saya kena pergi. Sebab apa dia tuan-tuan? Sebab la ni saya dah tak ada masa, tuan-tuan dah tak ada masa. Sebab kita dah nak sampai titik penghujung hidup ni tuan-tuan. Sama ada dua, kiamat dulu atau mati dulu. Kiamat besar dulu ke, kiamat kecil dulu kita nak hadap, wallahu a'lam. La, zaman manusia gila lah tuan-tuan. Benda yang kita tak boleh fikir, la jadi. Benda yang kita tak hati fikir, la jadi. Ni yang kata, yang dikatakan fitnah akhir zaman. Saya nak tanya Pak Long, kita nak hadap fitnah akhir zaman ni dengan apa? Imam Al-Ghazali kata ada manusia di akhir zaman berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan memakai 3 pakaian. Tuan-tuan cuba tengok pakaian kita yang mana Pak Long. Yang pertama, pakaian mereka adalah nafsu. Hadap dengan nafsu. Jadi masalah sikit kira nak bunuh diri. Jadi masalah sikit kira nak gantung diri. Hak ni nafsu. Yang kedua, hadap dengan ilmu. Ni yang kita duk main mengaji ni. Sebab apa dia Pak Long maklum? Sebab kita nak hadap fitnah akhir zaman ni dengan ilmu. Tapi ilmu saya tak boleh. Dia kena ada yang ketiga. Kena hadap fitnah akhir zaman ni dengan apa dia? Amalan. Pak Long, lah ni kita macam-macam penyakit duk ada ni Pak Long. Semalam saya sebut di Masjid Padang Limau. Tapi saya tahu tuan-tuan tak pergi muka-muka ni, tapi saya ulang. Jauh no. Jauh. Allah tuan-tuan, jauh. Sungguh-sungguh betul. Jitra dengan Tunjang kan tuan-tuan, tak tahu 437 km nak pergi jauh. Ni Pak Long, penyakit akhir zaman ni tuan-tuan hadap. Tuan-tuan kena ada ubat, tuan-tuan kena ada suplemen. Lah kita tahu penyakit akhir zaman ni Nabi tengok macam-macam. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi tengok macam-macam. Bila sebut tentang penyakit, penyakit ni tuan-tuan nak jaga dia ada 2 benda. Yang pertama ubat, yang kedua suplemen. Dua-dua ni kena makan. Ubat kena makan yang betul. Kalau kencing manis, makan ubat kencing manis. Masalah umat lah sakit kencing manis, dia pergi telan ubat cirit. Kedara pergi cikitik on tu sampai sekotak. Kalau hang kencing manis, kena makan ubat kencing manis. Jangan duk kedara ubat cirit. Kita sakit kena makan apa dia maklum ubat dia ibadat wajib. Tu ubat nak rawat penyakit akhir zaman. Kita ada penyakit, kita rawat dia dengan ubat. Yang kedua tuan-tuan, kita nak kawal tak mau kena penyakit, makan suplemen. Suplemen belum? Makanlah habatus sauda, minyak zaitun, omega 3. Lah ni apa dia duk viral apa pula? Saca inci apa? Saca inci 17 kali lebih baik daripada omega 3 dia kata tu. Makanlah sehari 2 biji. Saya jumpa Pak Long baru ni di Kok Diang. Dia makan saca inci, orang makan 2 biji sehari, dia tutup 2 botol sehari. Saya duk heran dia kerja duk beli lah. Oi, saya kata Pak Long makan semua. Saya kata Pak Long makan untuk apa? Ni bagus Ustaz. Yang ni bagus ni Ustaz ni nampak ni. Tu dia tulis apa tu inci ni tambah inci ni Ustaz bagus dia kata. Dia duk faham kot tu pula dah tuan-tuan. Saja inci bukan untuk tambah inci. Ni pun masalah juga. Patut orang makan 2 biji, dia makan 2 botol Dia kira nak tambah inci 70 lah. Umur 70 duk kira nak tambah inci lagi mampu lah Pak Long tambah adat lah Pak Long dia kira nak tambah inci lah. Ni yang kata penyakit ni. Ada yang nak untuk ubat, ada yang untuk suplemen.
Yang ubat ibadat wajib, yang suplemen ibadat sunat. Dua-dua ni kena buat. Sebab apa dia Pak Long? Sebab kita nak mati. Allah Ta'ala bagi kita hidup untuk mati yang pertama. Boleh faham? Yang kedua, untuk apa dia Allah Ta'ala bagi kita hidup ni tuan-tuan? Yang kedua, dia melihat tentang ketaatan kita. Sorry. Yang kedua, untuk diuji. Yang dulu, yang kedua. Untuk diuji. Allah Ta'ala cipta kita hidup sebab dia nak uji. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia sebut dalam Al-Quran. Hak yang pertama tadi dalil dia mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak boleh elak. Siapa yang tak mati? Tuan-tuan cuba habaq mai kat saya, siapa yang tak mati? Cuba Pak Long habaq mai kat saya, Pak Long satu contoh. Yang tak mati ni selain daripada Allah siapa lagi? Illallah, kecuali Allah ya. Siapa dia yang tak mati tuan-tuan? Hak korek kubur nak tanam orang mati, dia mati tak? Hak korek kubur tu sampai masa dia pun mati, orang korek kubur kat dia pula. Yang duk mandi jenazah tu dia mati tak maklum? Sampai satu masa dia pun kena mati. Yang semayang jenazah tu imam, sampai satu masa dia pun mati. Yang bawa van jenazah, satu masa dia pun mati. Malaikat yang mai cabut nyawa kita, satu masa dia pun mati. Siapa yang tak mati kecuali Allah? Sebab tu jangan takut dengan mati. Yang kena takut persiapan untuk mati tak sempat dibuat. Yang kedua, Allah Ta'ala cipta kita mai atas dunia ni. Dia bawa kita mai atas dunia ni sebab apa dia? Sebab Allah nak uji kita. Sebab tu hidup ni Pak Long tak boleh elak daripada ujian. Mana dalil dia? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan duk sembang derai. Jangan duk sembang kemai. Aku beriman, aku beriman, aku beriman sebelum Allah Ta'ala ujian. Jangan duk sembang derai. Ada orang dia beriman, Allah Ta'ala uji, lingkup. Sebab tu saya nak abang kalau ujian ni waktu dia dalam hidup kita ni, ulama sebut dalam hidup kita ni dia akan ada peringkat umur yang Allah Ta'ala uji. Bila? Di antara 36 sampai umur 40. Saya baru 32, 4 tahun lagi nak ada. Pak Long ni dah lebih dah. Betul dah umur tu diuji Pak Long. 36 sampai 40. Hak tu lah rumah tangga nak bergolak. Time tu. Sebab apa dia? Allah nak persiapkan kekuatan sebelum hang sampai umur 40. Elok-elok ni, elok-elok apa, tak ada apa-apa. 36 kahwin 2. Ni panjang pun sedap ni tuan-tuan. Ni kalau ulas panjang pun sedap. Bab nikah 2 ni dia kata mau ulas panjang pun sedap kan. Sebab tu tak wani sembang deras Pak Long. Saya 32, 36 ni tak ada sembang deras. Bila saya duduk bercakap lagu ni 3-4 tempat, bini saya duduk tengok live ni. Balik lagi dia tanya, nak ke? Dia dapat tanya lagu tu. Tu punca tak boleh dia nak awal ni. Kita habaq benda betul Oh maklum, Menteri Komunikasi duduk pantau di rumah ni. Tak, Pak Long dah hadap ni betul tak Pak Long umur tu? Dia bergolak ni. Tuan-tuan, masa umur ni lah dia ada masalah kewangan. Sebab Allah Ta'ala nak bagi hang ni persiapan nak temu umur 40. Pak Long, Nabi dilantik menjadi Rasul usia dia berapa? 40. Betul? Umur 40. Tuan-tuan cuba tengok sebelum Nabi sampai umur 40, Allah Ta'ala persiapkan Nabi. Ujian yang Nabi kena hadap sebelum dia dilantik menjadi Rasul. Sebab tu kalau orang tanya apa hikmah
Nabi sebelum dia lahir, Allah Ta'ala jemput ayah dia balik. Allah Ta'ala jemput ayah dia balik dan duduk dengan mak ni, baru nak nyedut kasih sayang, baru nak rasa kasih sayang. Umur 6 tahun, umur 7 tahun. Tuan-tuan, umur tu ni tuan-tuan, umur tu dengan kelaku dia kita seronok tengok. Umur 6 tahun, umur 7 tahun, baru nak manja dengan mak, baru nak manja dengan pak. Allah Ta'ala ambil pula mak. Ambil tu pula tuan-tuan dalam perjalanan yang cukup sedih. Mak Nabi meninggal ni di saat mana tuan-tuan? Saat dalam perjalanan pulang. Ada riwayat kata perjalanan pergi ataupun pulang daripada pusara ayah dia. B, dalam perjalanan pulang daripada perniagaan. C, dalam perjalanan pulang daripada rumah saudara. Allah Ta'ala ambil mak Nabi waktu mana? A, B ataupun C. Sedih tak kisah hidup Nabi? Saya nak tanya tuan-tuan, sedih tak belum kisah hidup Nabi belum? Dah ngampak tak dan tengok, baru nak gaya sayang, mak pula balik. Allah. Tuan-tuan, habaq siapa yang Allah pernah uji macam ni? Cuba angkat tangan. Dalam surau ni ada Allah Ta'ala uji lagu ni? Cuba angkat tangan. Duduk dengan Tok Wan, Tok Wan pun jalan, duduk dengan Pak Nakan. Nabi tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita bicara, kita rindu dekat mak dengan ayah, dengan Nabi rindu dengan mak dan ayah dia. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang lebih sedih? Kesedihan tu pada cerita kita ataupun kesedihan tu pada cerita Nabi? Tiba-tiba mai hari ni tuan-tuan, umat dia lah ni, mai umat dia dah Nabi tak ada jumpa pak dia, dan Nabi tak ada nak berkasih sayang lebih dengan mak dia. Tiba-tiba mai umat dia hari ni, duk pi ceramah dalam masjid, duk pi ceramah dalam surau, duk habaq dekat orang ramai, mak dengan pak Nabi duk dalam neraka. Korang ajak ke tak? Ni dia duk main, duk cerita ni dalam masyarakat. Tuan-tuan, mak dengan pak Nabi duduk dalam neraka. Dalam hadis Nabi kata, abi wa ummi finnar. Aduh tuan-tuan, korang ajak, minta maaf saya cakap, korang ajak. Dia duk main tanya kita, baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz, abah Nabi, pak Nabi dengan mak Nabi lah di mana? Okey, saya nak tanya balik dekat dia. Soalan yang hang tanya tu boleh meningkatkan iman dan takwa hang ke? Kalau hang tahu mak dengan pak Nabi duduk tak mana, ibadat hang nak tambah ke? Takwa hang nak tambah ke? Yang nak tanya soalan lagu ni. Soalan tu pun dah korang ajak. Tuan-tuan bayang kalau mak pak kita mati, orang main tanya kita, ni nak tanya hang rasa mak dengan pak hang lah duduk dalam syurga ke dalam neraka? Tu nak rasa ada guna? Tak payah tanya mak dengan pak hang duduk dalam syurga ke neraka. Dia main tanya, hang rasa-rasa pak dengan mak hang tu kubur depa lah ni taman syurga ke lembah api neraka? Rasa-rasa nak buat apa kawan hang tanya soalan tu? Yang A, cium mulut. B, bagi duit RM50. C, buh penajang tengah belakang. Hak mana agak-agak kawan tu nak terima? Tiba-tiba tuan-tuan pergi tanya soalan mak dengan pak Nabi duduk dalam mana, syurga ke neraka. Saya nak tanya tuan-tuan, sebagai umat Rasulullah, layak ke tanya soalan ni?
Kita duk sambut Maulidur Rasul ni, duk cerita tentang Nabi, dia duk main duk ceramah, duk cerita mak dengan pak Nabi duk dalam neraka. Jumhur ulama kata ibu dan ayah Nabi termasuk dalam golongan ahlul fatrah. Mereka yang hidup pada saat dan ketika tidak diutuskan Rasul pada waktu itu. Lepas tu ahlul fitrah ni di tempat dia di mana? Jumhur ulama kata dalam syurga. Kau jangan duk bahas. Maduk cerita dalam kuliah maghrib, mak dengan pak Nabi duduk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Soalan yang kita tanya ni tuan-tuan, perbahasan yang kita tu, kalau Nabi dengar, menggirakan hati Nabi ataupun mengguris hati Nabi. Na'udzubillah min zalik. Nabi tak ada nak hidup kasih sayang macam ni tuan-tuan. Nabi kata addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala yang nak bagi pendidikan kepada aku. Ditanya kenapa, hikmahnya, apa hikmahnya Allah Ta'ala buat macam ni dekat Nabi. Sebelum Nabi lahir, pak dia meninggal, dan duduk dengan mak dia 6-7 tahun, mak dia meninggal, duduk dengan tok wan dia, duduk dengan pak menakan dia. Apa hikmahnya? Jawapannya, Allah nak bagi pendidikan direct kepada Nabi SAW. Nabi diuji, Nabi diuji tuan-tuan, sampai Allah Ta'ala pilih dan Allah Ta'ala lantik Nabi menjadi Rasul pada usia Nabi 40 tahun. Sebab tu kata ulama, kita nak sampai umur 40 ni akan menerima macam-macam ujian. Sebab hidup ni memang ujian. Yang ketiga, hakikat kita hidup di dunia ni untuk apa dia? Yang ketiga, yang pertama untuk mati, yang kedua untuk diuji, yang ketiga untuk dinilai tentang nilai kehambaan. Jalan mana yang hamba nak pilih dalam hidup ni? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Nak pilih jalan mana? Jalan orang yang bersyukur ataupun nak pilih golongan yang kufur, jalan orang yang kufur. Sebab tu dalam tiga-tiga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kita mati hidup ni, Allah Ta'ala nak uji kita hidup ni, Allah nak tengok kita pilih jalan mana dalam hidup ni tuan-tuan. Sebab tu tiga-tiga benda ni tuan-tuan nak kawal. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak selamat tiga-tiga benda ni, ibadat jangan tinggal. Tu yang Allah Ta'ala bagi qalb dalam istilah rohani ni. Untuk apa dia? Dia kata untuk mengetahui dan mengenal dan mendapat daripada manusia dan hakikat manusia. Dan ia jua yang dihadapkan kepada perkataan, dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Dan ada bagi apa dia ni? Ada bagi singa kak wow. Ada huruf jatuh ni. Sangkut paut. Ada ta lah lepas wow ni. Dia dalam kitab dia singa kak wow. Nak bunyi ikut mana? Tak bunyi lagu nak. Singa kak wow Khairi Jamaluddin. Bukan dia ni. Tu kena ada kap dengan jim. Ada ta ujung dia tak? Sangkut. Oh ada ta. Ada ta. Pen tak ada. Sangkut paut. Oh. Sangkut paut. Singa kak wow ta lah. Ejaan dia lagu. Ni ta tak ada dalam kitab saya ni. Kok mana ni tak cucuk poster lagi ni kitab ni. Dan ada baginya sangkut paut. Sampai jadi ta tu tambah ta. Dengan qalb jasmani, dan sungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui
paut ni tak dah. Antara keduanya kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan perasaan, ada persangkutan arak dan jisim. Baik, tuan-tuan. Hati ni kata Nabi, dalam hati kita ni ada daging, ketua darah. Kalau baik, baiklah. Wa idza fasada fasada jasadu kullu. Jahatlah semua. Ala wahiyal qalb. Hak ni kena jaga betul-betul Nabi kita. Sepatut Syekh kita kata, segala yang terzahir semuanya datang daripada ini. Segala yang terzahir semuanya datang daripada sini. Tuan-tuan tak boleh kata lagu ni, hang ni nampak ya aku jahat, tapi aku ni sebenarnya baik. Tak boleh. Sebab tu perkataan orang Melayu dia kata apa? Bila kita buat satu benda jahat, dia kata apa kat kita tuan-tuan? Sampai hati hang buat kat aku lagu ni. So dia kata sampai buah pinggang hang buat kat aku lagu ni dah. Tak ada. Sampai hati hang buat kat aku lagu ni. Hang tahu dak aku siapa? Gamak hang buat kat aku no. Sampai hati hang buat kat aku lagu ni dah. Gamak nak. Dia mula duk gamak sampai hati, gamak sampai hati, gamak sampai hati. Sebab tu apa yang berlaku ni tuan-tuan dalam hidup, terjemahan zahir daripada apa yang ada dalam diri kita. Tuan-tuan tak boleh tipu tuan-tuan. Sebab saya nak pesan dalam hidup ni, lama mana tuan-tuan larat berlakon. Saya nak abang, lama mana tuan-tuan larat berlakon dalam hidup ni. Lama mana tuan-tuan larat berlakon. Nak keluar rumah buah topeng, nak keluar rumah buah topeng, nak keluar rumah buah topeng. Lama mana tuan-tuan larat berlakon. Akan sampai satu masa tuan-tuan keluar daripada rumah, topeng terlupa nak pakai. Waktu tu Allah akan zahir sikap sebenar tuan-tuan. Lama mana saya nak tanya Pak tu? Duk berlakon jadi baik ni lama mana? Lama mana larat berlakon? Batu dalam hidup menjadi manusia hipokrit. Benar? Duduk dalam rumah lain, keluar rumah Allah. Duduk tengah jalan berhenti, orang tanya pasal apa Pak Long? Kucing lintas, semut lintas. Jangan jadi manusia hipokrit. Jangan jadi manusia hipokrit dalam hidup Pak Long. Jangan. Kita kalau kita tahu kita jahat, berubahlah jadi baik. Dan berubah jadi baik. Jangan duk berlakon depan orang baik. Oh, depan orang dia berlakon depan. Kok dalam jitera dia pun ada. Kita. Saya tuan-tuan luak lagu ni dalam ceramah pun lagu ni. Cuma luak ni suara slow sikit lah. Duk pergi duk jekah lagu ni, orang pun penyepak tengah belakang lah. Bukan nak minta teh dekat kedai. Teh lah tu. Oh teh orang pun penyepak tengah belakang lah. Slow sikit lah. Bila ceramah deras sikit, tak mau bagi tuan-tuan lena. Darah deras pun tuan-tuan lena. Dia main duk serembang pandai kat kita. Dia kata ustaz, Nabi lu dia dakwah. Tak macam ustaz tau. Padahal waktu tu Nabi dakwah umat yang hidup zaman tu lagu mana? Lagu Abu Bakar. Umat yang hidup zaman tu umat lagu mana? Lagu Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Lah, hak yang hidup lagu hang tu yang aku kena buat lagu ni. Dia duk kira dia, oh tak kita ni nak ikut cara Nabi ya. Duk kira aku yang dakwah cara Nabi. Umat Nabi dengan umat lah sama. Umat yang hidup zaman Nabi dengan lah ni. Ada tuan-tuan. Zaman Nabi nak pergi mayang apa kena tengok poster ke tak? Ada. Dia mana duk kena, Dan tuan-tuan pun jangan buat duk tengok ke. Biar saya pergi dulu. Ni tuan-tuan duk buat jegis, saya kena masuk balik ni. Saya buat susur keluar. Tak boleh dah tuan-tuan oi, tak boleh dah. Nak ceramah duk zaman-zaman tak boleh dah tuan-tuan. Kita duduk akhir zaman dah lah ni. Saya kadang-kadang orang tanya pasal apa ustaz? Minta maaf tuan-tuan, saya terpaksa buat lagu ni untuk nak bagi kefahaman kepada masyarakat.
Jadi yang mana yang tak boleh terima, jangan dengar, betul tak? Hak jenis genang telinga lembut, jangan dengar ceramah saya. Kau pecah genang telinga lagi kacau. Ustaz punya ceramah, tengok shilling masjid pun duk terangkat. Amoh. Hang nak bagi contoh pun biar logik. Shilling dengan bumbung terangkat. Boh penampak orang tahu nak mohong. Dia ingat kita bergedak tadi kau dia main mohong. Saya main mengajak surah tuan-tuan ni 4 tahun dah. Ada retak dah sini. Retak abang saya bagi duit boh balik. Mohong. Dia kata ustaz punya ceramah tu shilling kami terangkat. Ingat aku bodoh level hang nak mohon aku. Tuan-tuan, minta maaf, saya kata jangan berlakon. Tuan-tuan, ada orang dia rasa bahagia bila dia dapat tipu diri dia. Ni orang cerdik ke orang bodoh? Tuan-tuan rasa bahagia ke tipu diri, tuan-tuan? Pakai proton saga, steering mistis. Ni ya jenama. Pakai proton saga tu bukan hak baru BLM, FLM dah no. Hak Mekmar. Saga orang no. Start pun 3 kali hidup punya tukar. Oi, dia kata bateri tak elok lah. Tukar. Saya dulu ada kereta sebiji Datsun 120Y. Saya nak bicara dulu tuan. Datsun tu pagi-pagi nak start kena jerang air hangat pituang dalam tangki baru dia nak hidup. Saya pergi sekolah duk mengaji. Nak balik kena jurus air sejuk pula atas tangki tu baru start hidup. Tiba-tiba pergi tukar. Lepas satu mereka baru pakai perdana VC. Oh, steering VC. Datsun 120Y. Mereka kata ni tipu diri. Tak tipu diri. Aku punya angan-angan nak pakai VC. Dan bayang pakai proton saga. Misdis punya steering. Lepas tu dia duk bawa asal aku misdis. Tu tipu diri ke tak, tuan-tuan? Abang tipu diri sendiri ke tak? Hang tengok ya, lepas tu nak syok lagi no. Lambang misdi pula dia buat teleponet no. Lagu misdi no. Ni dia 3. Oh. AMG. Macam baru ni saya PKL. Tengok Alphard sebiji. Alphard yang first model no. Tak apa ada Alphard lama tapi dia pergi bubuh tam belakang tu. Dia pergi bubuh tam belakang tu turbo. Dia nak mohon siapa tuan-tuan? Alphard turbo. Hak ni kata nak pelekat pun jangan mohon teruk sangat. Mohon biar orang tak ada nak buat bincang ni. Kita nak tipu apa tuan-tuan? Kalau kita jahat, kita duduk berlakon depan orang baik, hang nak tipu siapa? Dan hang dapat kepuasan kah daripada penipuan yang hang telah buat? Jangan tuan-tuan. Nak buat betul-betul. Dalam ni jangan berlakon-berlakon lah. Dalam 2 muka ni tak mau. Dalam semuka cukup. Nak bermuka-muka buat apa? Ataupun bersangkutan yang memaki perkakas dengan perkakas. Dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab ini, maka dikehendaki. Dia kata bila yang kata jantung ni apa dia? Bila sebut jantung dalam kitab ni, dikehendaki makna yang kedua, dan ialah dengan kehendaki firman Allah, qulir ruhu min amri rabbi, dalam surah Al-Isra ayat 85. Artinya bersabda olehmu hai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Pendeknya qalb dan roh dan nafas, ketiganya satu makna. Pada salah satu daripada segala makna yang ketiga-ketiga tu berkata akan dia oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Bila sebut jantung dalam kitab ni, dia ada 3 makna. Yang pertama dia kata roh. Yang kedua dia kata hati. Dia kata ya, bermula roh itu pekerjaan Tuhanku. Pendeknya qalb dan roh dan nafas, ketiga-tiga
Tiga tu, tuan-tuan garis. Bila sebut tiga-tiga tu maknanya. Tu dia kata tu, tuan-tuan garis tu, bermula roh itu, qulir ruh min amri rabbi, kata Syekh kita bila nak sebut kata perkataan qalb di sini dia kata dia, pekerjaan Tuhanku pendeknya qalb, roh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna. Tiga-tiga tu maksudnya. Dan Imam Ghazali kata pula, lazimkan olehmu memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Jaga. Hidup ni tuan-tuan kena usaha macam mana nak mengikis sifat mazmumah dalam badan, dalam diri, dan dimasukkan ke dalamnya sifat mahmudah. Seperti apa dia sifat mazmumah? Takabur, riya, dan menghiasi akan segala kelakuan yang dipuji. Maknanya mahmudah, seperti sabar dan merendah diri. Kena buang dalam diri ini sifat takabur. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, lebih kurang bunyi dia macam ni, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Lebih kurang lagu itulah, atau kama qala dalam hadis itu. Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga. Nabi kata, kalau saya kata ni sifat perangai lagu ni tak masuk dalam syurga, tuan-tuan boleh fikir lagi. Hang duk sembang apa ustaz? Hang pun tak tahu lepas ke dalam ke lepas keluar. Tapi yang abad ni Nabi. Nabi kata la yadkhulul jannah, akan dapat masuk dalam syurga. Man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya qala habatin min kibrin, sebesar zarah sifat dan perangai takabur. Na'udzubillahi min zalik. Tak ada rasa langsung nak merendah diri, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia buat kita ni duduk di atas bumi. Tuan-tuan tahu duduk di atas bumi. Kita ni duduk atas bumi, kan duduk bawah bumi, dan bukan duduk atas langit, duduk bawah atas bumi. Atas kepala kita ni tuan-tuan ada langit. Bawah kaki kita ada bumi. Kita ni, diri kita yang paling tinggi apa dia? Dalam bentuk jasmani kita ni, yang paling tinggi kepala lah. Atas pada kepala tak ada apa lah. Sebab tu kita minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak ada kita kata minta maaf nak start daripada leher sampai ke lutut. Tak pernah orang sebut lagu tu. Ucap selamat raya tak tahulah kod norma baru tahun ni. Norma baru ni tuan-tuan. Saya Ustaz Ahmad Usab dengan ini memohon jutaan kemaafan daripada leher sampai kepala lutut. Tak ada. Mesti daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Menyusun berapa jari? 10 jari. Kalau ada, mau ngecik manis kerak 2, susun 8 jari je lah. Tuan-tuan cakap biar betul. Kalau tuan-tuan ada 10, abang 10. Ni jari lagu tu, yang ni kena kerak je manis. Saya menyusun 10 jari, lepas kata 10, memang dah tinggal 8 lah. Menyusun 10 jari, memohon kemaafan zahir dan batin daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maknanya apa dia? Paling tinggi, paling rendah. Tak ada lah. Atas kepala kita ni langit, bawah kaki kita ni bumi. Langit dan bumi ni ada berapa lapis? Bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Ni saya nak abang. Sebab tu kena sedar diri. Kalau hang rasa hang tinggi, hang dengan langit mana tinggi? Langit pun dia ada 7 lapis. Masih ada langit atas langit, ada langit atas langit, dan ada langit atas langit. Maknanya apa dia? Hidup jangan sombong. Kalau hang rasa hang hebat, berjuta manusia lebih banyak dan lebih ramai yang hebat daripada hang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dekat kita COVID-19. Mana dia pakar-pakar? Ada siapa pakar tengok tu? Lebat tersik, saya pakar bidang, saya pakar. Mana pakar-pakar tu meh? Allah hantar makhluk dia yang hang tak nampak. Biji mata hang tak nampak. Buah spek pun tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang kena COVID, jangan duk tanya dia kena tak mana-mana dia tak tahu. Ni saya kena COVID lah. Allah, kena tak mana nak tahu. COVID bukan masa babi nampak seketul. Tentu kena nampak. Tentu kita lari kau ni.
Jangan tak jaga SOP kot. Tak jaga SOP terang mana tuan-tuan. Hand sanitizer tu gagah tak mandi dengan kumuk ya. Bubuh kot tangan ibu, tak dengar dah. Sampai ke siku. Saya dulu belum kena Covid bulan 12 tu, siapa pun ke siku. Bini dia kata pasal perabang kau suka, aku beli. Saya kata aku nak ambil konsep wutuk pun ke siku. Mana takut serendiak ni kena aku ni. Punya takut lah dah kena dah. Tak apa lah, takut juga tak apa. Dia kata tak takut, orang kata jual. Kan takut jugalah. Mana dia yang pakar? Saya pakar bidang ni. Saya pakar bidang ni. Mai, selesai masalah Covid ni, mai. Dia hantar nak cucuk orang. Satu hantar cucuk. Mana dia tuan-tuan? Lepas Alpha, Delta, lepas Delta, Omicron, lepas ni tak tahu apa pula. Mana dia? Kalau hampa kak, sebab tu Allah Ta'ala nak abang, jangan sombong. Dalam hidup ni, jangan rasa jual. Dalam hidup ni, jangan rasa hebat. Jangan sombong. Saya pakar. Pergi mengaji 4 tahun balik, nak mengaku pakar. Saya telah mengaji dalam bidang hadis sehingga PhD. Jadi alhamdulillah bidang kepakaran saya PhD saya dalam bidang hadis. Amboi, layakkah hang dapat PhD tu menggelarkan diri hang sebagai seorang pakar? Tuan-tuan cuba tengok tutup guru pondok. Tuan-tuan cuba tengok tutup guru pondok. Tutup guru pondok. Tuan-tuan ingat senang nak jadi tutup guru pondok. Dia nak buka pondok tu tuan-tuan, semua bidang dia kena mengaji dan semua bidang dia kena reti. Sebab dia nak mengajak ni pondok, tutup guru pondok. Pagi-pagi lepas subuh dia baca kitab tafsir. Kalau dia tak reti bidang tafsir, dia boleh mengajak tafsir ke tuan-tuan? Tanya dia tu guru berapa kali dah habis mengajak tafsir? Alhamdulillah baru 5 kali. 5 kali. Khatam mengajak tafsir 5 kali. Kita baca Quran Muharram tak khatam sekali lagi. Dia kata tak Ustaz saya alhamdulillah tiap-tiap kali Ramadan khatam. Alhamdulillah baca tahun nak belong. Itu tadarus. Tadarus lah dengan tadarus dulu sama. Saya nak tanya tuan-tuan yang betul-betul ni, bulan depan nak puasa dah. Tuan-tuan Citra puasa bulan 3 ke? Bulan 4 ke? 1 Ramadan jatuh 3 April betul Citra? Sama kau dia kan? Tuan-tuan, mau mereka buat syarat pula puasa kena poster mampu tuan-tuan. Betul boleh buat apa ni, tak kira dengan mabuk belakang. Di sini kita ingin memaklumkan bahawa bagi umat Islam yang belum mengambil booster dose, tidak dibenarkan puasa pada tahun ni. Mampu kita apa dong? Mampu dia boleh buat ni tentang duit heran, dia boleh buat percaya tak? Dia boleh buat kering lagu tu lah. Nak pergi mayang Jumaat dia suruh poster tu. Nak pergi umrah dia suruh poster. Mai pula orang lah dia kata tak pergi mayang Jumaat, pergi kami tak mayang apa tanggung. Dia buat lagu tu lah. Saya dah sembang dengan orang kot diam. Dia berkata ustaz betul kan nak pergi umrah lepas tu cucuk nombor 3. Betul. Allah dia kata teruk tak nak. Kami tak apa tak nak buat jenazah, kami memang tak pergi duit tak ada. Saya kata tu lah, kami lah ni kami duduk doa satu kan. Jangan dia kata nak pergi Danong kena poster. Tu kami lemah dah kata. Lepas duduk sehati kan nak pergi Thailand kena apa. Saya kata tak, jangan risau. Tuan-tuan pergi travel agent, company travel ni. Saya nak pergi ke London. Okey, bayar tiket apa pergi London. Ada tak syarat nak pergi London kena poster dose? Ada ke tak? Tak ada. Saya nak pergi ke Turki. Ada poster dose tak syarat? Saya nak pergi ke England, ada ke? Saya nak pergi umrah, ada? Ada lah. Negara lain tepi lah mana pun, Omicron tak serang. Mekah, Madinah dia serang. Tentang fikir munasabah Sarawak ni. Munasabah ke munasabah? Nak pergi umrah yang kena cucuk. Kita nak pergi nak buat lagu nak. Cot pun habis. Dia kata jangan cucuk orang yang melecak cucuk kat bungkuk boleh. Dia kata tak mana pun tak apa.
Pungkok muak. Orang tidur dah silap terihah cucuk dah tu nak cucuk tahun dah jadi boleh pergi umrah sudah. Nabi menapi, tak ada masalah. Masjid dengan Mekah kena cucuk. Apa tuan-tuan? Saya duk harap janganlah mereka buat syarat pula nak puasa kena bubus tedus. Hak tu yang susah hati yo. Jangan dia buat lagu tu lah. Betul. Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan cuba tengok Tok Guru Pondok. Allah Ta'ala bagi mereka tu contoh pada kita. Ada sombong tak? Khatam Al-Quran apa tafsir 5 kali ngajak, tak sombong. Kita khatam Quran benda lagi. Dia kata saya tiap-tiap tadarus muhung. Tadarus lah bukan macam dulu. Tadarus orang tua dulu betul 12 orang habis baca tapi mana duk tengok tu. Habis tadarus ke 12 setengah 12 45 duk dengar tu. Mula dia baca semuka, kawan dia baca semuka, dia dengar ke semua. Bila habis semua tu baca khatam, dia sekali khatam saya dia duk tengok. Kawan dia baca dia duk tengok tu. Panjang sikit tu. Tu panjang sikit. Kawan tak nampak tu jangan duk panjang pendek sikit. Dia kata hang tak panjang tak pendek. Kawan dia marah. Masa hang baca aku tak kacau pun. Aduh agak macam ni. Mau tegur kerap dia hangat. Dia kata kawan ni duduk kat taman satu ni. Dia kata ni hanya dia tak tegur. Tak boleh tegur baca. Ya Allah. Tak pendek dia pergi panjang, tak panjang dia pergi pendek. Orang tegur dia marah. Ya tegur ni pun kadang-kadang. Cuba tegur elok-elok. Haji, orang tu panjang sikit tu. Haji tak nampak ke tu? Kalau tak nampak, tu lah tak orang nak perasan. Dia pun sedap lagi. Padahal dia tak hati. Bahasa tu pusing. Padahal dia tak hati. Baca walama walamma walamma. Kau kata lama Haji sangkut tong tu Haji noh. Lama Ramadan baru nak baca. Serupa dengan bini dia. Bini dia baca kat belakang. Wa minat tijarati lama. Mudi Allah roti lama pula dah. Bini tu melaki pula. Wa idza jaa pakulama. Pakulama lah laki pakulama, bini roti lama. Punya lama tak baca Quran. Tegur marah. Orang tua dulu tuan-tuan 12 orang dia dengar baca 12 orang. Lah ni dia buat mesin 12 orang. Tinggal 2-3 orang yang dah semak alik. Habis baca balik. Bila masa yang khatam. Majlis tadarus tu hang tak khatam. Faham tak saya abang? Nak khatam lagu mana tuan-tuan baca tak? Nak buat tapi jangan duk belagak. Alhamdulillah saya khatam. Mungkin biji majlis tu yang program tu yang khatam. Hang tak khatam. Jalan-jalan macam jalan. Ini habis nak kena balik orang perempuan. Balik. Bini dia ada kerja kena. Dia balik orang perempuan. Orang perempuan dia. Balik bukan apa-apa, buka dia ni sawak dia. Itu kata ke orang. Ngata ke orang tu, ngata ke orang tu. Contoh, kena marah pula. Saya sebut ke laku kita. Hakikatnya kita bukan khatam Al-Quran. Tuan-tuan nak khatam, kita duduk. Lama mana? Baca lama mana duduk. Lah tuan-tuan kalut Nabi mana? Belum kalut Nabi mana? Umur kuih bertambah, semua kuih berkurang. Yang kena bertambah amalan. Dan kalau Nabi mana umur bertambah, masa lena ni tidur ni sampai korang selap dah lah ni. Umur 32 lagu saya ni tuan-tuan, waktu ni sedap tidur ni tak jalan. Kadang-kadang tak dan tak jalan dah. Umur muda ni betul tak? Mai umur 60 lebih, lena bukan. Lena tu bukan sedap dah. Tak mau ngantuk ya. Paling mau kurang lah. Ngaji pun tak ada duduk sila lama-lama.
Dah tahu dia buat tak berhenti lagi. Nak berhenti lah dia duduk cari landing tak jumpa stesen lagi. Ada saya mengajak satu surau tu Pak Long, ni cara campur jugalah orang lama orang baru. Saya mengajak satu surau tak mabak surau nak kena pendengar berCT. Geng ranum saja saya mengajak. Surau tu pun kempen cin. Saya mengajak geng ranum tau ranum. Nak sebut tu ada korang ajak geng ranum belakang. Ranum belakang. Daripada Tok Imam memang memranum belakang. Ada Pak Long tu dia bila duduk picit perut teh ngajak kan lama kan noh. Bunyi-bunyi insya-Allah tu berhenti ya. Saya kata insya-Allah awak Pak Long. Allah tak boleh nak bersilah lama dia kebal kata. Saya malam tu ngajak telajak sejak. Habis ngajak dia duduk mangkit, dia duduk pangkup tu. Jalan dia kena terbah tu saya pergi sambut. Saya kata awak Pak Long kebal kaki kan. Dia kata bukan dekat kaki Ustaz Imam teluk kebal ni dia kata. Dia kata pergi masuk belayak kencing muka kata. Tengok ayak dia keluar kata. Dia main umur ni Pak Long. Dia kebas dia keteluk. Sila lama ni. Hak lain dia kurang amalan dia jangan kurang Pak Long. Bagi dia naik sikit amalan tu. Nak amalan tu bagi naik. Tawaduk kena ada Pak Long. Duk pakar. Sebab tu jangan. Kata Imam Ghazali, kena buang sifat-sifat mazmumah ni. Pakaikan dalam diri kamu dengan pakaian mahmudah. Seperti apa dia? Seperti kena sabar banyak-banyak dalam hidup. Sabar banyak-banyak dalam hidup ni. Yang kedua, kena merendah diri kerana beberapa perkara. Yang pertama, sebab apa yang kena buang sifat jahat, yang kena pakai sifat baik ni kerana apa dia? Kerana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung pada lepas raya nanti. Tanda ambil tuan-tuan. Kena buang pakaian jahat, kena pakai pakaian baik ni sebab apa dia? Kerana beberapa perkara, kata Tok Syekh kita. Yang pertama, kerana firman Allah. Yang tu kita akan sambung pada bulan hadapan. Bulan hadapan dah. Bulan 4 tak ada, bulan 5 tak, bulan 6 baru dah. Bulan 6 kita sambung pada bulan 6 insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda ambil tuan-tuan.